warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 untuk pentaksiran berterusan bagi subjek PEKK 1122, yaitu pengenalan asas kelestarian alam dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan tugasan ini bertajuk tentang program pencekapan tenaga dan teknologi hijau. Sebelum kami mulakan pembentangan ini, lebih baik kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Syira Marsyita binti Ishak. Saya Nur Adisha Atika binti Kamarul Zaman. Dan kami daripada PPSMP Ambilan Jun 2022 untuk unit pendidikan awal kanak-kanak 1. Okey, mari kita teruskan. Okey, ini merupakan isi kandungan yang akan kami bentangkan mengenai pengenalan program pemeteran tenaga bersih atau Net Energy Metering NEM, konsep program NEM, peranan program NEM dan akhir sekali kesan pelaksanaan program NEM terhadap ekosistem. Seterusnya, ini adalah program yang kami pilih dan kami analisis, iaitu program pemeteran tenaga bersih atau Net Energy Metering dalam kurungan NEM. Ini adalah dia punya gambaran program tersebut. Okay, seterusnya, pengenalan program pemeteran tenaga bersih Net Energy Metering NEM, iaitu Skim Pemeteran Tenaga Bersih, iaitu program pemeteran tenaga bersih atau Net Energy Metering NEM telah diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2016 dan ditambah baik pada 1 Januari 2019 yang membolehkan penggunaan elektrik menjana menggunakan dan mengeksport lebihan tenaga bersih ke grid. Dan seterusnya, terdapat juga Skim Pemeteran Tenaga Bersih NEM 3.0 yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk meningkatkan penggunaan tenaga solar Malaysia yang bermula dari tahun 2021 sehingga 2023. Seterusnya, ini adalah konsep program pemeteran tenaga bersih atau Net Energy Metering NEM. Apakah konsep tersebut? Konsep program pemeteran tenaga bersih NEM ini ialah merupakan konsep mesra alam yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2016 dengan peruntukan 500 MW sebagai inisiatif solar untuk meningkatkan penggunaan tenaga solar di Malaysia. Dan tujuan program NEM ini adalah untuk menggalakkan penggunaan tenaga boleh baharu iaitu TBB di Malaysia. Melalui NEM, ia membolehkan penggunaan elektrik menggunakan tenaga suria untuk kediaman mereka sendiri. NEM menggunakan sistem fotovoltaik iaitu PV suria yang dipasang di kediaman dan juga premis perniagaan di Malaysia. Sistem solar fotovoltaik itu ialah teknologi yang menukarkan sistem matahari kepada arus elektrik. Dan menurut pengarah urusan Gading Kencana Sdn Bhd, Datuk Muhammad Guntur Mansur Tobeng, pemasangan panel solar di bangunan-bangunan kerajaan menjimatkan sehingga RM600 juta bil elektrik setahun. Okey, seterusnya, apa itu pemeteran tenaga bersih atau Net Energy Metering NEM yang lebih mendalam? Pemeteran tenaga bersih atau Net Energy Metering NEM membolehkan pengguna elektrik membekalkan tenaga elektrik dari penjanaan sendiri. Iaitu konsep NEM ini akan memastikan tenaga yang dihasilkan dari sistem solar PV yang dipasang akan habis digunakan terlebih dahulu dan sekiranya terdapat lebihan ianya akan dieksport dan dijual kepada pemegang lesen pengedaran seperti PNB atau SESB dengan kos penggantian yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Dan seterusnya, apa itu pemeteran tenaga bersih NEM 3.0? Skim Pemeteran Tenaga Bersih NEM 3.0 merupakan inisiatif kerajaan untuk meningkatkan penggunaan tenaga solar Malaysia yang bermula dari tahun 2021 sehingga 2023 dengan kuartalnya sebanyak 500 MW diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Turut diperkenalkan bersama dengan ketiga-tiga inisiatif ini adalah NEM Maya. Melalui kaedah ini membolehkan sektor komersial industri turut mengedarkan tenaga solar. Seterusnya, apa itu tenaga solar? Okey, ini adalah gambaran tenaga solar yang digunakan di Malaysia. Tenaga solar merupakan tenaga yang berasal daripada cahaya matahari. Tenaga tersebut dapat digunakan secara langsung untuk memanaskan dan membekalkan sumber tenaga elektrik di kediaman atau premis perniagaan. Manfaat utama tenaga solar adalah ianya dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna di kediaman dan
perniagaan kerana ia tidak memerlukan pemasangan yang berskala besar seperti pemasangan peralatan untuk mendapatkan sumber tenaga dari angin atau biomas. Seterusnya. Okay, baiklah, ini seterusnya mengenai peranan program pemetaan tenaga bersih atau Net Energy Metering NEM yang telah kami pilih. Jadi ini merupakan peranan program pemetaan tenaga bersih atau Net Energy Metering NEM 3.0, iaitu peranannya lebih kepada kerajaan. Kerajaan ini memainkan peranan untuk meningkatkan penjalanan elektrik daripada sumber tenaga yang boleh diperbaharui melalui program ini, iaitu sumber tenaga boleh diperbaharui iaitu menggunakan tenaga solar. Pihak kerajaan juga memberi inisiatif iaitu bantuan untuk menangani isu tenaga, contohnya melalui keselamatan tenaga, kebimbangan alam sekitar dan perubahan iklim. Negara Malaysia juga berhasrat untuk kurangkan intensiti pelepasan gas rumah hijau dengan mempromosikan penjanaan tenaga daripada sumber boleh diperbarui dan mampan. Seterusnya, komitmen kerajaan Malaysia untuk kurangkan pelepasan karbon dan meningkatkan penjanaan tenaga daripada sumber mampan ditunjukkan dengan pengenalan Akta, Dasar Peraturan dan Insentif mengenai perkara ini. Jadi terdapat 3 inisiatif oleh pihak kerajaan dalam program NEM 3.0 ini, iaitu yang pertama untuk program NEM rakyat bagi pemilik rumah iaitu seorang individu. Yang kedua pula program NEM government untuk kementerian dan entiti kerajaan, dan yang ketiga program NOVA iaitu untuk komersial dan perindustrian. Okay, seterusnya. Yang pertama mengenai program NEM rakyat iaitu untuk pemilik rumah, di mana tujuan untuk program ini adalah untuk kurangkan penggunaan bil tenaga elektrik iaitu pembayaran bil secara bulan-bulan dengan menjana elektrik bagi kegunaan sendiri melalui penggunaan sistem solar PV, kerana program ini ditekankan kepada penggunaan tenaga solar. Seterusnya, nisbah mengimbangi tenaga adalah pada kadar 1:1, manakala lebihan tenaga tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun pengguna dan boleh digunakan semula dalam tempoh maksimum 12 bulan iaitu selama setahun. Saiz sistem PV solar maksimum yang boleh dipasang oleh pemilik rumah ialah 4 kWSC dan 10 kWSC untuk rumah fasa tunggal dan 3 fasa, maksudnya untuk rumah yang setingkat dan juga untuk 3 tingkat. Seterusnya, mempunyai kuota sebanyak 100 MW yang diperuntukkan dan bermula pada 1 Februari 2021 dengan jangka masa kontrak selama 10 tahun untuk pemohon yang berjaya, dan program ini berlangsung sampailah kuota telah diperuntukkan sepenuhnya atau pada 31 Disember 2023, mana-mana yang lebih awal. Seterusnya, yang kedua inisiatifnya adalah untuk program NEM government iaitu Kementerian dan Entiti Kerajaan, di mana bertujuan untuk kurangkan bil tenaga bangunan-bangunan hak milik kerajaan melalui penggunaan sistem PV solar, iaitu untuk kurangkan juga penggunaan bil elektrik setiap bulan. Nisbah mengimbangi tenaga lebih kurang sama dengan yang program yang pertama tadi, iaitu pada kadar 1:1, iaitu lebihan tenaga tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun pengguna dan boleh digunakan semula dalam tempoh maksimum selama 12 bulan. Saiz maksimum sistem PV suria yang dibenarkan ialah 1 MWSC bagi setiap akaun, mempunyai kuota yang diperuntukkan sebanyak 100 MW bermula 1 Februari 2021 dengan kontrak selama 10 tahun bagi pemohon yang berjaya. Dan program ini berlangsung hinggalah kuota telah dipenuhi atau pada 31 Disember 2023, mana yang lebih dahulu. Dan yang terakhir merupakan program NOVA iaitu untuk komersial dan perindustrian, di mana program NOVA ini merupakan Net Offset Visual Aggregation yang merupakan gabungan raya offset bersih bertujuan untuk kurangkan kos operasi perniagaan melibatkan utility melalui penggunaan sistem PV suria oleh sektor komersial dan perindustrian. Program NOVA juga membolehkan pemohon yang berjaya untuk gunakan elektrik yang dihasilkan dengan sistem PV solar iaitu tenaga solar untuk menjual lebihan elektrik yang dihasilkan dengan sistem PV solar kembali ke grid pada kadar pasaran atau sistem marginal price SMP. Elektrik yang dijual akan ditukar menjadi kredit dan akan ditunjukkan dalam bil elektrik bulan berikutnya. Maksudnya lebihan tenaga itu kita boleh jual contohnya dengan TNB. Seterusnya, offset lebihan elektrik dihasilkan dengan sistem solar PV dengan menyebarkannya melalui agregat maya hingga 3 akaun elektrik yang berbeza dengan nama yang sama, dan mempunyai memperuntukkan kuasa sebanyak 300 MW yang bermula 1 April 2021 dengan kontrak selama 10 tahun bagi pemohon yang berjaya. Dan program ini berlangsung sehinggalah kuota telah dipenuhi atau pada 31 Desember 2023, mana yang lebih dahulu. Okey, seterusnya kesan pelaksanaan program pemeteran tenaga bersih atau Net Energy Metering NEM terhadap ekosistem di negara kita.
Okey, yang pertama, kesan yang pertama, ia dapat mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga berasaskan bahan api fosil seperti gas asli dan arang batu yang kebanyakannya digunakan sebagai sumber penjanaan elektrik seperti petroleum. Dan seterusnya, dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau kepada alam sekitar yang menyebabkan pemanasan global melalui penggunaan tenaga boleh baharu iaitu tenaga solar. Dan seterusnya, kesan yang seterusnya ialah pengguna boleh menyumbang untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar yang dijana oleh bahan api fosil dengan menjana tenaga bersih daripada sumber boleh diperbaharui. Okay, baiklah, kesan seterusnya untuk program NEM ini juga adalah untuk menjimatkan pembayaran elektrik kerana tenaga yang dijana sendiri daripada sistem PV solar dan memperoleh keuntungan daripada lebihan tenaga yang diekspor ke grid. Sebagaimana sekiranya ada tenaga lebih itu kita boleh untuk jual kepada contohnya PNB kan. Seterusnya dapat menarik pelabur untuk melabur dalam sistem penjanaan tenaga boleh diperbaharui menggunakan skim pemeteran tenaga bersih. Dan seterusnya, negara-negara lain yang mempunyai latar belakang yang sama boleh menggunakan inisiatif yang sama untuk tingkatkan penggunaan penjanaan tenaga boleh diperbarui di negara masing-masing. Jadi negara kita juga akan menjadi ikutan dengan negara lain melalui program ini. Kelebihan menggunakan energy metering NEM yang terakhir ialah membolehkan kediaman keluarga dan premis perniagaan memperbaiki sebahagian perbelanjaan utiliti mereka selama bertahun-tahun dengan kos yang lebih rendah daripada kaedah konvensional. Dan seterusnya, alternatif terbaik yang perlu dipertimbangkan bagi kediaman sedia ada atau baharu bagi menjimatkan bil utiliti. Dan seterusnya, memungkinkan pengembangan pasaran tenaga solar dan membuka peluang pekerjaan yang baharu. Dan kesimpulannya apa yang kami dapat simpulkan daripada program kecekapan tenaga ini iaitu penggunaan tenaga solar ini merupakan sumber asli daripada cahaya matahari dan dia dapat membentuk kecekapan tenaga dan teknologi hijau di mana dapat kurangkan pencemaran iaitu dapat kurangkan fenomena cuaca yang tidak menentu dan seterusnya dapat kurangkan pelepasan karbon ke udara dan pelepasan gas rumah hijau yang secara berlebihan. Okay. Dan kami akhiri perbentangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.